بعيدا إلا ولا عدوا إلا خزلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, Engkau jangan biarkan diri kami ini dalam keadaan dosa, Ya Allah. Melainkan Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Tidak ada kesusahan melainkan Engkau luraikan, Ya Allah. Tidak ada yang berhutang melainkan Engkau tolong kami lansaikan, Ya Allah. Tidak ada yang sakit melainkan Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tidak ada kesesakan melainkan Engkau memberi kesejahteraan kepada kami, Ya Allah. Tidak ada yang sesat melainkan Engkau beri petunjuk kepada kami, Ya Allah. Tidak ada yang susah melainkan Engkau permudahkan urusan kami, Ya Allah. Dan tidak ada orang yang fakir melainkan Engkau memberi kekayaan kepadanya, Ya Allah. Ya Allah, tunaikan hajat dan doa kami ini, Ya Allah. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami bergantung, Ya Allah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Afnan atas bacaan doa itu tadi. Semoga taklimat kita ini akan memberi jutaan berkat buat semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita serikan taklimat kita dengan mendengar rakaman ucapan Puan Azimah Zuhana binti Haji Zakaria, PK Co-Curriculum SK Putrajaya Presin 92, dan ucapan perasmian daripada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Amin bin Haji Hamzah, Guru Besar SK Putrajaya Presin 92. Untuk makluman para hadirin, ucapan daripada PK Co-Curriculum dan Guru Besar telah dirakamkan kerana kedua-duanya menghadiri majlis pelancaran Hari Sukan Negara di Putrajaya pada pagi ini. Jadi mari kita sama-sama mendengar ucapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru pembimbing wakil sekolah di Malaysia kerana sudi meluangkan masa dan hadir pada hari ini untuk pelancaran dan taklimat Kem Kesedaran Alam Sekitar 2022 peringkat kebangsaan. Kehadiran tuan-puan sekalian menunjukkan sokongan, semangat dan komitmen dalam isu penjagaan alam sekitar di samping membantu anak murid masing-masing memperoleh sijil peringkat kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah alam sekitar memerlukan komitmen yang tinggi daripada pelbagai pihak. Usaha menangani masalah alam sekitar tidak seharusnya menjadi tanggungjawab kerajaan semata, tetapi ia perlu dipeka dengan masalah alam sekitar bagi memastikan kita sentiasa berada di dalam persekitaran yang bersih dan sihat. Selain daripada agensi seperti Jabatan Alam Sekitar dan SW Corp, sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam mendidik masyarakat, terutamanya murid sekolah, untuk melibatkan diri dalam penjagaan. Justru itu, Kem Kesedaran Alam Sekitar 2022 peringkat kebangsaan ini diadakan dengan bermatlamat menyemai perasaan sayangkan alam sekitar serta menggalakkan murid-murid menghargai alam sekitar mereka. Penyertaan murid dalam program ini juga merupakan sebahagian daripada proses PDPC di sekolah melalui aktiviti co-curriculum. Program-program anjuran sekolah, PPD, jabatan dan KPM merupakan platform bagi murid-murid untuk memperolehi markah PAJSK mereka. Ini pastinya memberikan peluang untuk murid-murid ditempatkan di sekolah khusus seperti MRSM, SBP, SMKA dan lain-lain lagi. Pelibatan ibu bapa dan keluarga dalam program ini juga dapat mempromosikan penjagaan alam sekitar di kalangan komuniti setempat sekaligus mendidik masyarakat supaya lebih menghargai alam sekitar. Akhir kata, saya merakamkan ucapan tahniah kepada pasukan Pandu Puteri dan AJK Unit Co-Curriculum SK Putrajaya Persis 92 serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penganjuran program
Kem Kesedaran Alam Sekitar 2022 peringkat kebangsaan. Semoga sokongan dan kerjasama yang terjalin dapat diteruskan di masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang untuk menyampaikan sepatah dua kata sempena pelancaran sambutan Kem Kesedaran Alam Sekitar 2022 tingkat kebangsaan. Dalam kesibukan menjalani rutin harian, kita perlu mengambil berat terhadap sekitaran yang ada. Di Malaysia, kita sangat bertuah kerana masih terdapat rimbunan pepohon hijau yang menyejukkan mata. Satu anugerah yang tidak ternilai daripada ilahi. Dunia kini berdepan dengan pelbagai cabaran. Akibat perubahan iklim, pastinya komitmen dan pelbagai program telah dijalankan di Malaysia bagi mendidik dan menyedarkan anak bangsa, terutamanya di sekolah. SK Putrajaya Presin 92 juga sedang menjalankan program berkonsepkan penjagaan alam sekitar seperti sifar tong sampah dan sudut bumi hijau bagi menggalakkan murid-murid menjaga, menghargai dan menyayangi alam sekitar serta mengamalkan kebersihan walau di mana mereka berada. Kem Kesedaran Alam Sekitar 2022 peringkat kebangsaan ini merupakan salah satu agenda hijau yang telah dirancang sejak tahun lepas dan merupakan satu program untuk menyemai rasa cinta serta menghargai keindahan alam sekitar yang ada. Di samping itu, program ini memberi peluang kepada murid-murid sekolah memperoleh sijil di peringkat kebangsaan dan meningkatkan markah PAJSK mereka. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta dan guru pembimbing yang sudi menyertai Kem Kesedaran Alam Sekitar 2022 peringkat kebangsaan ini. Semoga program ini dapat memberi manfaat dan ilmu kepada para peserta serta guru-guru sekalian. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan Kem Kesedaran Alam Sekitar peringkat kebangsaan 2022. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, demikian tadi ucapan dan tayangan video perasmian pelancaran Kem Kesedaran Alam Sekitar peringkat kebangsaan 2022 atau dikenali dengan singkatan KKAS 2022. Kita harapkan program ini akan berjaya dilaksanakan dengan penuh jayanya. Amin. Para hadirin sekalian, kita teruskan taklimat kita dengan menjemput dan mempersilakan Cik Nur Alia binti Muhammad Amin selaku Ketua Program untuk menyampaikan taklimatnya. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua guru pembimbing. Ya saya. Boleh dengar tak? Lag lagi? Okey sikit. Boleh Okey. Saya ada masalah internet ke pagi ni, saya pun tak tahu kenapa. Okey. Okey dah. Okey, kita mulakan dengan pendaftaran. Pendaftaran boleh dibuat di link di site Kekas. Putus semula Kita dah cikgu, share tak pada dengar. semua orang. Okey. Okey, sekarang okey tak? Lag lagi ke? Oh, dah tak lag dah. Okey. Okey, kita teruskan dengan pendaftaran. Pendaftaran dibuat di site Kekas ini. Okey, kalau semua dah masuk site ni, boleh nampaklah ada satu link pendaftaran kat sini. Jadi boleh tekan link ni untuk pendaftar. Ada yang masih belum daftar lagi. Jadi saya harap akan daftar cepatlah. Senarai nama peserta terkini akan dimaklumkan dalam grup acara masing-masing. Nanti selepas hari Rabu, baru kita akan letakkan senarai nama tersebut di grup masing-masing untuk disemak oleh guru pembimbing. Okey, jadi ada pendaftaran yang lebih daripada satu ataupun lebih duplikat akan dihubungi oleh AJK pendaftaran sebab cikgu ada bagi nombor telefon masing-masing kan. Jadi AJK pendaftaran akan menghubungi cikgu untuk memaklumkan jika ada pendaftaran lebih daripada seorang murid. Okey, pendaftaran kita akan tutup lewat sikit bukan hari ini. Pendaftaran akan ditutup 12 Oktober 19.59 PM kerana masih ada sekolah yang memohon extension masa tu tarikh kerana masih belum dapat cari nama murid lagi. Tapi bagi yang telah mendaftar, jika ada perubahan nama murid, boleh maklum pada ketua acara. Okey, sekarang kita masuk pada taklimat acara yang dipertandingkan. Okey, jadi ini adalah senarai pertandingan. Satu ahli, satu pokok, ceramah dan kuis alam sekitar, kembara alam sekitar dan blogging family. Semuanya acara individu. Ya, dan dan Putrajaya boleh menghantar maksimum 3 peserta dan negeri lain menghantar seorang murid sahaja. Okey, jadi saya pergi kepada yang pertama, satu ahli, satu pokok. Okey, ini ringkasan daripada syarat-syarat yang ada di dalam site. Tanam pokok sayuran dalam pasu yang dibina menggunakan satu botol plastik saiz bebas. Maksudnya kita nak satu saja pasu dan pokok dia mesti pokok sayuran. Dan perlu ditanam menggunakan tanah. Jadi pembinaan pasu ni perlu diambil gambar dan hantar gambar dalam bentuk collage. Dan susunlah dalam Canva ataupun PowerPoint. Jadi hiasan pasu menggunakan barangan plastik terpakai sahaja. Gambar boleh disusun dan digabung secara kreatif. Kemudian gambar boleh dimasukkan dalam slide Canva atau PowerPoint. PowerPoint ni adalah yang terbaru sebab ketua acara kata dia nak beri peluang untuk guna PowerPoint sebab mungkin ada murid yang tak pandai guna Canva. Dan bilangan slide yang perlu dihantar hanyalah 3 hingga 5 slide sahaja. Okey, jadi dalam slide tu perlu nyatakan berkaitan aktiviti dan bahan yang digunakan dengan penjagaan alam sekitar. Maksudnya kalau kita pakai plastik, kita mengelakkan pencemaran plastik. Lebih kurang macam tu lah. Okey, boleh maklumkan, boleh letak caption ataupun nyatakanlah dekat slide tu. Okey, semasa pembinaan pasu tu perlu pakai uniform ataupun t-shirt Pandu Puteri Tunas. T-shirt yang berwarna biru. Okey, setelah siap, link Canva dan PowerPoint perlu di-upload ke Google Form yang telah disediakan. Dalam site kita dah sediakan link penghantaran. Jadi boleh klik aja link penghantaran acara satu murid, satu ahli, satu pokok tu dan uploadkan link di sana. Canva kita boleh terus ambil link dia, tapi kalau untuk PowerPoint perlu di-upload ke Google Drive dan ditukar dia punya
link tu menjadi anyone with link. Sebab kalau tak tukar menjadi anyone with link, kita tak dapat nak tengok PowerPoint ataupun hasil murid tersebut. Tapi kalau ada problem dekat sini nanti boleh maklumkan pada ketua acara, ataupun nanti kalau misal kata dia tak pandai nak buat yang ni, kita boleh bantu, nanti ketua acara akan maklumkanlah apa langkah seterusnya. Okey, penilaian semua slide akan dinilai oleh dua hakim dan akan dilakukan dalam satu pusingan sahaja. Sebab dalam syarat di site dia tulis 2 pusingan. Tapi hakim kata dia nak nilai sekali semua. Okey, jadi ini adalah proses pertandingan secara ringkas. Okey, yang saya dah sebut tadi, bina pasu, susun dalam bentuk collage, hantar di Google Form, dan kemudian kita akan pilih pemenang tempat pertama hingga tempat ke-10. Okey, ceramah dan kuis alam sekitar yang paling dekat. Yang paling dekat ni minggu depan hari Sabtu, 15 Oktober. Okey, jadi murid-murid perlu hadir dan dengar ceramah berkaitan alam sekitar. Kita dah jemput penceramah yang memang arif mengenai alam sekitar. Ceramah akan diberikan dalam bahasa Melayu. Okay, link kuis akan diberikan dalam grup Telegram. Jadi dalam grup Telegram ceramah dan kuis alam sekitar ni, murid dan guru boleh join. Murid pun boleh join dalam ni sebab kita akan berikan link dalam grup Telegram ni. Okay, kuis menggunakan Google Form. Murid-murid akan diberi masa 1 jam untuk menjawab 30 soalan. Dan perlu login menggunakan email MOE sahaja. Email yang didaftarkan hari tu dalam pendaftaran. Okey, ini ringkasannya. Ceramah dan login menggunakan email MOE, jawab soalan kuis. Link akan dibuka 1 jam sahaja dan kemudian pemenang tempat pertama hingga tempat ke-10 akan dipilih. Okey, acara ketiga, Kembara Alam Sekitar. Okey, peserta perlu hantar video 3 hingga 4 minit. Semasa melakukan aktiviti perlu pakai uniform atau t-shirt Pandu Puteri Tunas. Mengambil video pemandangan di taman, hutan atau tempat yang menunjukkan keindahan alam sekitar negeri masing-masing. Maksudnya negeri masing-masing lah, tak boleh negeri lain. Kalau peserta daripada Melaka, maksudnya video kembaranya mengenai kawasan di negeri Melaka lah. Okey, setelah itu peserta perlu muat naik video di YouTube. Pastikan link dia adalah pastikan YouTube tu adalah unlisted supaya orang lain tak dapat tengok lagi lah. Unlisted ni maksudnya link tu orang yang dapat link je boleh tengok. Okey, dan upload di Google Form yang ada di site Kekas. Kita dah sediakan dah semua upload link untuk hantar. Jadi boleh klik kat situ. Video boleh boleh gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dan boleh edit guna perisian yang sesuai. Maksudnya tak payahlah continuous, kita boleh edit bagi dia menarik. Dia macam majalah 3 macam tu lah. Okey, penilaian semua video akan dinilai oleh hakim 2 orang dan tiada pusingan kedua. Okey, yang terakhir, vlogging family. Sama juga seperti kembara, video 3 hingga 4 minit. Melakukan aktiviti memakai pakaian uniform atau t-shirt Pandu Puteri. Vlogging ialah jogging sambil mengutip sampah. Jadi semasa melakukan aktiviti ni, peserta kena pakailah sarung tangan ataupun yang penyepit sampah tu untuk kutip sampah. Dan bawa plastik sampah lah. Okey, jadi minimum bilangan minimum ahli keluarga ialah 2 orang. Maksudnya boleh ramai-ramai dan minimum 2 orang. Kalau peserta merupakan anak tunggal, dan dia mungkin ada ayah atau ibu sahaja, dia boleh ajak ahli keluarga yang lain lah seperti cousin dan sebagainya. Okey, jadi manakah vlogging ni perlu dilakukan? Taman rekreasi, perumahan atau sekolah atau tempat berlatar belakangkan alam semula jadi dan alam sekitar. Okey, rakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk video. Dan jangan lupa nyatakan info penjagaan alam sekitar yang berkaitan dengan vlogging tersebut.
Okey, jadi bila video dah siap, boleh muat naik di YouTube. Pastikan unlisted. Dan link tersebut boleh dihantar pada link penghantaran yang terdapat di site. Okey, boleh gunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris untuk buat video dan boleh gunakan app atau software yang sesuai untuk edit video tersebut. Okey, semua video akan dinilai oleh 2 orang hakim dan tiada pusingan kedua. Maksudnya kita akan cari pemenang tempat pertama hingga tempat ke-10. Okey, jadi ini ada proses pertandingan bagi kembara alam sekitar dan plugin family sebab kedua-duanya rakam video. Rakam video 3 hingga 4 minit. Upload di YouTube. Hantar link. Hakim akan menilai dan pemenang akan dipilih tempat pertama hingga tempat ke-10. Okey, hadiah dan sijil. E-sijil untuk setiap sekolah yang mengambil bahagian. 1 e-sijil setiap sekolah. E-sijil penyertaan semua peserta dan e-sijil guru pembimbing. Sijil dalam bentuk cetakan, sijil penghargaan hakim, sijil pencapaian peserta tempat pertama hingga tempat ke-10 dan sijil pencapaian guru pembimbing bagi sekolah yang pemenang lah. Okey, jadi pemenang akan mendapat sijil pencapaian dan trofi dan semua sijil dan trofi akan dipost ke sekolah pemenang. Okey, akhir sekali pelaporan sekolah. Pelaporan sekolah ni ada dalam takwim. Kalau cikgu-cikgu lihat takwim, saya share. Okey, kalau lihat takwim kat sini, 3 hingga 8 November, wakil setiap sekolah perlu mengisi pelaporan program. Okey, jadi kenapa kita perlukan pelaporan ni? Untuk kita buat laporan untuk dihantar ke BSKK juga. Tapi selain daripada itu, kami perlukan nama guru pembimbing dan nama peserta terkini untuk penyediaan sijil. Sebab kadang-kadang mungkin peserta last minute dia berubah. Jadi kita perlukan nama terkini pada akhir habis acara semua pertandingan. Okay, jadi format akan disediakan. Jadi cikgu-cikgu hanya perlu isikan maklumat aja pada format tu. Dan saya minta sertakan minimum 2 gambar bagi setiap acara. Jadi pelaporan ni mungkin cikgu-cikgu pun boleh simpan untuk sekolah cikgu lah sebagai pelaporan aktiviti yang pertandingan yang disertai. Okey, jadi ni perlu ada nama terkini murid dan guru pembimbing. Dan setelah lengkap boleh di-email ke sini. Nanti saya sharekan slide ni dekat dalam group, tapi nanti kita akan remindkan lagi sekali untuk email lah, untuk alamat email ni. Okey, jadi sekarang saya buka untuk sesi soal jawab. Saya cepat sangat kot. Tapi semua dah ada dekat dalam syarat-syarat acara, yang tu lagi detail. Okey, jadi saya buka untuk sesi soal jawab. Ada soalan tak daripada guru-guru pembimbing? Ya, cikgu boleh tanya je. Ya, selamat pagi cikgu. Tadi cikgu maklum dalam slide perlu 2 gambar untuk pelaporan kan. So gambar tu adakah murid yang ambil kita boleh selit masa murid melakukan aktiviti? Biasanya murid akan buat aktiviti tu di rumah bukan di sekolah. Sebagaimana cikgu? Boleh minta dia ambilkan lah atau parents dia ambilkan. Nanti bagi pada guru pembimbing untuk masukkan dalam laporan. Sebab sekolah kami 2 hari koko, hari Rabu dengan kami 1 jam 1 jam. So dia bergilir-gilir, 1 minggu unit uniform, 1 minggu permainan, begitulah cikgu. So biasanya murid akan lakukan aktiviti di rumah. Tak apa, boleh minta ibu bapa dia ambilkan ataupun murid tu boleh ambil, minta siapa-siapa ambilkan gambar dia sedang melakukan aktiviti tersebut lah. Sebab memang semua aktiviti ni mereka akan lakukan biasanya luar waktu sekolah lah. Ni waktu sekolah tak sempat nak buat. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan tak? Tak ada ya? Semua jelas? Tapi kalau ada soalan boleh diajukan dalam grup Telegram nanti Kalau ada soalan selain soalan kau tak boleh nak fikir soalan sekarang, mungkin masa tengah buat tu baru ada soalan ke?
Oh ya, okey. Okey, terima kasih banyak. Setakat ni rasanya jelas Cikgu Alia. Cuma betul lah macam Encik bagi tahu tadi, mungkin tengah-tengah buat tu kita ada masalah. Jadi rasanya grup tally yang diwujudkan tu sangat membantu. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan endkan sesi soal jawab ni dan serahkan semula kepada pengerusi majlis. Silakan pengerusi majlis. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas taklimat itu tadi. Diharapkan sedikit sebanyak dapat memberi pendedahan kepada kita semua tentang program yang dianjurkan ini. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi taklimat ini, saya mohon kerjasama semua guru-guru untuk membuka kamera untuk tujuan ambil gambar sebagai dokumentasi. Cikgu Alia tekankan nanti kan? Okey, ready semua? 1, 2, 3. Okey, sekejap lagi sekali Lagi sekali. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih cikgu-cikgu. Okey, Atika. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini.